Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatiliana binti Abdul Hamid daripada JPP. Ingin berkongsi sedikitlah berkenaan dengan plan kelestarian hijau UM. Pertama kali pada pihak penganjur jemput saya untuk kongsian inilah. Khususnya kita kepada peranan JPP dalam agenda kelestarian. So nanti kita tengok bagaimana JPP dapat menyumbang tenaga bagi menjadikan kampus UM mencapai kelestarian kampus ini. So saya sharing dua goal 13 dan nombor 13. Pertama sekali saya ingin berkongsi kepentingan hutan dan tumbuhan hijau di kampus UUM lah. Untuk makluman semua, hutan simpan UUM berkeluasan 474 hektar. Masih mempunyai hutan dara dianggarkan berkeluasan 30 hektar. Hutan dara ini terletak di kawasan Cerun Bukit lah. So semasa kawasan hutan diteroka, kawasan ini terselamat daripada pembalakan. Disebabkan kawasan ini terletak di kawasan Cerun Tinggi. So masa pembalakan tu, diorang susah nak keluarkan kayu tu, so kawasan tu terselamat lah daripada dibalak. Selebihnya terdapat beberapa pokok lembu yang masih kekal untuk tujuan regenerasi. Selain daripada itu, kita juga mempunyai ladang hutan. Antara spesies ladang hutan kita ada tanam pokok mahagani, jati dan karas. Okey, seterusnya kepada kepentingan landscape UUM lah. Belum lagi slide sebelum. Landscape UUM ni bagi memelihara kestabilan ekosistem sekalian kampus. Kampus bersih, untuk dapat menikmati keindahan alam sekitar, fasiliti dan kawasan yang menarik lah. Selain itu kita bagi mengekalkan dan meningkatkan kualiti udara segar bersih kepada warga kampus. Kita juga menyediakan kemudahan kepada para pendidik lah bagi tujuan pendidikan di alam sekitar. Okay, seterusnya. Ini adalah hutan simpan UUM. Kita dapat tengok dekat dalam hutan simpan UUM ni terdapat beberapa aktiviti yang boleh kita jalankan lah. Seperti dalam hutan ni terdapat air terjun, tapak rekreasi, jungle trekking, terdapat beberapa jungle trekking, tapak perkemahan, titik gantung, spesies sekali kita ada pokok tiga beradik, ada tree climbing dan pokok sintuk lah. Dekat kawasan ini kita memang terdapat banyak pokok sintuk lah. Untuk next slide. Ini adalah hutan simpan UUM. So yang macam saya cakap tadi, kita masih terdapat hutan dara lah. Terdapat pokok-pokok yang bersaiz-besar seperti meranti, keruing, jelutung, merawan, periang, seperti dan mesawar lah. Ini kawasan ni terletak di kawasan Cerun Tinggi lah, seperti kita dapat lihat di paparan gambar nombor 3. Hutan dara, hutan buluh, hutan belukar dan kawasan yang sudah dibalak lah. Okay, next slide. Okay, kita juga terdapat saya cakap tadi, kita tanam pokok karas, pokok jati dan pokok mahagani. So untuk ladang karas, kita projek penanaman pokok karas ni kita jalankan sejak tahun 1995. Kita projek rekreasi dalam rancangan Malaysia ke-6, dia meningkatkan kawasan seluas 40 hektar. So dekat sini terdapat sebanyak 9,139 pokok lah. So bandingkan pada tahun 2016, hanya terdapat 1,542 pokok karas yang berbaki di hutan simpanan disebabkan tumbuhan di dalam hutan lah. So dia susah untuk mendapatkan tensi daripada cahaya matahari tu, so ada yang mati. So baki dari 1,500 macam lah. Pada tahun 2017 kita ada MOU dengan ISO dan MPID. Kita telah membuat program bersama dan kita menanam pokok karas lah. Banyak 5,500 pokok karas sudah ditanam lah untuk program itu. Seterusnya ladang jati dan mahagani.
Penanaman pokok jati dan mahagani ini dijalankan sekitar tahun 1995 hingga 1990. Jumlah pokok jati yang ditanam adalah sebanyak 900 pokok dan mahagani sebanyak 500 pokok lah. So ladang pencarian daripada ladang hutan ni kita masih membaki 250 pokok mahagani dan hutan jati adalah 500 pokok lah. Okay. So sebelah kiri kita dapat lihat pokok karas yang kita tanam sekitar PM. Ladang jati ada di sebelah ladang rusa dan pokok mahagani ni terletak di dalam hutan di seterusnya. Ini adalah antara beberapa projek aktiviti dari JPP lah. Kelestarian. Kita ada kolam ikan, taman herba, dusun air dan kompos, projek kompos. So seterusnya. Taman herba ni tahun 1965. Luasan 2 ekar. Kawasan ni mampu menempatkan lebih daripada 200 ekar. Dapat bagi kemudahan kat sini. So kawasan ni kita telah tanam sebanyak lebih 100 spesies herba lah. Tujuan penanaman pokok ini adalah untuk memberi kemudahan kepada warga KL mengenai kepelbagaian tumbuhan herba dan kegunaan yang bermanfaat lah bagi tujuan kesihatan. So kami telah menjalankan beberapa aktiviti bersama pelajar. Dalam paparan kita dapat lihat kita memberi pendedahan kepada pelajar mengenai kepentingan tumbuhan itu kepada alam lah. So kita ajar student mengenai dengan tree identification dan juga spesies-spesies yang ada dekat taman ni. Seterusnya. Suara putus-putus Cik Fatin. Ini dekat paparan kita dapat lihat kawasan taman herba. So dekat sini kita ada ni beberapa contoh lah saya tunjuk dekat dalam slide. Kita dapat lihat paparan. Sebelah kanan tu ada pokok tongkat ali, pokok lenggang, putat dan berbagai lagi lah. So di sini memang banyak spesies lah. Next slide. Okay, ini adalah dusun Nadir. Actually dekat dalam UUM ni kita telah bangunkan dusun Nadir sejak tahun 1996 bawah peruntukan RMK ke-6 projek pelancongan. Tapi pada tahun 2009 kita sudah padang bawah 18 rumah. So sebab kawasan so inisiatif daripada itu jadi kita telah membangunkan dusun buah-buahan barulah kita letak dengan taman herba yang saya cakap. So kenapa dusun ini dibina? Dusun ini dibina bagi memastikan semua genetik buah-buahan ada seperti herba genetik datang. Untuk dijadikan bahan rujukan lah dalam pendidikan pihak bapakan dan lain-lain. Ia juga memberikan pendedahan kepada masyarakat terutama pelajar, staf, penggunaan tujuan dan kepentingan kesihatan khasiat buah-buahan tersebut lah. So buah-buahan nadir ni bermaksud buah-buah yang sekarang di dalam so kita ada seperti di paparan kita dapat lihat kita ada tapak semaian dusun nadir. So kita akan semai baliklah buah-buahan yang kita jumpa di dalam hutan tu kita akan semai semula dan tanam dekat kawasan ni lah bagi mengelakkan pokok-pokok tu terus. Okay, seterusnya. Sini kita dapat lihat plan lokasi dusun nadir lah. Ini di sebelah kanan kita dapat lihat ada beberapa spesies buah-buahan nadir seperti pokok
dukam, pokok kerpuk, rambai, sipun dan pinak batu lah. Ini antara contoh yang saya tunjuk lah. So dekat kawasan Dusun Nadir ni juga kita ada membuat tapak penghasilan kompos. Berikutnya, slide berikutnya boleh tengok. Setelah kompos ni terletak di kawasan Dusun Nadir tadi. Penghasilan kompos ni terhasil daripada kutipan sisa perniagaan seperti sisa perniagaan taman-taman, betul, sisa perniagaan. So, proses untuk penghasilan kompos terhasil daripada kayu dan daun-daun yang kita kutip tu, kita akan masukkan ke dalam wood chipper dan leaf shredder lah. Untuk penghasilan kompos ni dia ada dua kaedah. Satu tu kita boleh biarkan selama 6 bulan sampai 1 tahun lah untuk dia terurai menjadi baja kompos. Satu lagi, kita selepas kita masukkan ke dalam wood chipper dan leaf shredder tu, kita boleh terus sebagai tumpukan pada tanaman lah. So dia akan terurai secara sendiri. So dalam setahun kita hampir menghasilkan 1,000 meter cube lah untuk kompos ni untuk 2 kontrak perniagaan. Kontrak perniagaan taman-taman dan kontrak perniagaan kap. Daripada penghasilan kompos ini kita akan gunakan kepada pokok buah-buahan. Dengan penghasilan kompos ni kita dapat mengurangkan kos pada baja. Okay, sekarang nanti kita dapat lihat tapak penghasilan kompos lah. Gambar nombor 3 tu adalah kita akan masuk dalam tu, kita akan shred, kita akan potong lah kayu, mesin akan potong kayu-kayu tu untuk cebisan kayu lah. So, gambar 4 tu kita dapat tengok kita akan guna balik kepada pokok-pokok lah sebagai baja kompos. Seterusnya, ini kita lepaskan anak. So, untuk ini JPP telah berkolaborasi dengan Jabatan Perikanan Negeri bagi menentukan diorang Jabatan Perikanan ni telah menyumbangkan tilapia dan ikan lampam lah untuk tujuan pembiakbakaan. So ikan yang disumbangkan tu kita masukkan ke dalam sangkar untuk kita akan bela lah ikan tu belum dilepaskan di sungai dan kolam. Kita akan bela dia akan sampai satu tahap umur yang matang lah, so untuk dilepaskan. Selain daripada itu, kita juga dalam konsep penyagaan kita juga membekalkan anak-anak benih ikan lah, seperti ikan kap, ikan jelawat. Tujuan penternakan ikan ni adalah bagi tujuan pembenihan ikan air tawar supaya tidak pupus lah, dan juga sebagai edutourism kepada yang adalah gambar ni seperti kita tengok. Kita akan beli ikan di dalam kapal. Okay, seterusnya. Ini adalah syarta organisasi JPP. JPP ni terdapat 10 unit. Okay, di bawah unit dekat dalam dikuasai oleh LR Noraini. 20 orang staf sokongan. Sebenarnya JPP terdapat berbagai inisiatif lain lagi bagi program kelas siaran. So yang saya ambil tadi tu di bawah unit saya lah. Hari ni saya sharing lah program ni, yang apa yang di bawah unit saya lah buat. InsyaAllah nanti kita akan share lagi untuk webinar seterusnya. Sekian, terima kasih.